Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar sekalian? Syukur Alhamdulillah dapat bersama-sama kita sekali lagi pada malam ini untuk kita berbengkel. Kita nak ulang kaji tajuk kepada pelajar-pelajar tingkatan 4. Ini tak mungkin benda baru ataupun ulang kaji, tetapi kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 ini adalah ulang kaji awak. Di mana kita nak sambung tajuk perbincangan kita iaitu tentang 4.2 iaitu gagasan Malayan Union. Baik, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita, marilah sama-sama kita mulakan dengan umul kita. Kita hadirkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ibu bapa, guru-guru dan sekalian muslimin dan muslimat dan diri kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada pelajar-pelajar sekalian, so cikgu minta pelajar-pelajar bersedia dengan buku teks, bersedia dengan buku teks dan mungkin kalau dah ada cetak bahan yang rujukan yang cikgu telah bagi dekat Google Drive tu, so kita boleh tengok bersama-sama ya. Sekejap, kenapa cikgu nak buka, kenapa cikgu tak ada chat. Baik. Tengok cikgu punya ni. Dia tak ada live chat. Sedap. Belum ada. Pelajar-pelajar sekalian. Alright. Ayuni, terima kasih Ayuni dah masuk. Pelajar-pelajar kalau ada sebelum kita nak mulakan tu, cikgu minta pelajar perkenalkan nama dan daripada sekolah mana, insya-Allah kita akan berbincang bersama-sama pada malam ini insya-Allah. Baik. Alright, pelajar sekalian. Dah bersedia Pak Long? Dah. Alhamdulillah ya. Baik, so seperti biasa pelajar sekalian, semua bahan-bahan cikgu, awak boleh kalau contoh ketinggalan ke apa ke, pelajar boleh masuk dalam channel YouTube cikgu ini. So jangan lupa subscribe, like dan share insya-Allah. Semoga ianya bermanfaat kepada awak insya-Allah. Baik, seterusnya para pelajar sekalian. Seperti biasa program tuition online kita ditaja khas, diinspirasikan oleh Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Haji Nasara, Menteri Tenaga dan Sumber Asli. So kalau semalam pun kita telah bincangkan tentang Taman Negara, Taman Laut, Hutan, inilah menteri dia. So insya-Allah program kita akan minggu depan kita akan bersama pada hari Isnin pula dan kita akan buat bengkel kita tuition ini sehinggalah SPM tahun 2022 dijangka pada Mac nanti insya-Allah. Baik. Seterusnya para pelajar sekalian, insya-Allah pada malam ini kita nak bincangkan perkara nombor 2 iaitu menjelaskan gagasan Malayan Union. Gagasan Malayan Union, dan suka cikgu ingatkan kepada semua pelajar, tolong bagi perhatian untuk tajuk ini. Sebab apa? Ini antara tajuk yang kalau sebelum ini, kalau KBSM antara tajuk-tajuk yang popular. Tajuk-tajuk dan popular, dan bagi cikgu ini adalah tajuk wajib yang perlu dikuasai oleh pelajar-pelajar sebelum melangkah dalam Dewan Peperiksaan tahun depan. Cikgu ulang balik kepada para pelajar, tolong fokus dan bagi perhatian, faham betul-betul tajuk ini. Kerana apa? Ini antara salah satu tajuk penting yang pelajar perlu ada faham sebelum melangkah masuk dalam dewan untuk menjawab soalan sejarah pada tahun hadapan. Faham betul-betul tajuk ini. Baik. So kita akan tengok nanti rentetan dia, kita akan tengok nanti pelajar sekalian tentang maksud Malayan Union, ciri-ciri Malayan Union, kenapa berlakunya penentangan, cara penentangan, kemudian kita bersambung lagi dengan penyerahan Sarawak, penyerahan Sabah, itu antara yang kita akan melihat nantilah, dan reaksi penduduk di Sabah dan Sarawak dan penduduk di Tanah Melayu terhadap pembentukan Malayan Union ini. Itu antara intipati yang penting yang perlu pelajar kuasai. Baik. Alright, kepada para pelajar sekalian, seperti biasa rujukan utama kita adalah buku teks. Ini adalah rujukan tambahan kita iaitu buku mentor books.
Okay, kalau buku mentor book pelajar boleh tengok pada muka surat untuk latihan pada muka surat 58, okay, 59, 60, 61. Okay, untuk 3 tempat boleh tengok pada situ. Baik. Kita nak terus, nak masuk terus kita dah 97 minit. Okay. So sebelum kita nak masuk lebih lanjut, okay, kita nak flashback dulu. Okay, tentang 4.1 iaitu BMA, British Military Administration ataupun okay, pentadbiran tentera British. Okay, pentadbiran tentera British. So untuk itu pelajar sekalian, kita recall balik, kita ingat balik sebab apa sejarah itu mudah lupa kan. Alright, so kita tengok dulu yang pertama. Okay, soalan cikgu yang pertama, ingat balik, okay, Pak Long ke, Safira ke ataupun Sofia boleh recall balik, boleh beritahu jawapan. Bilakah BMA bermula di Tanah Melayu? Bilakah BMA bermula di Tanah Melayu? 12 September 1945. 12 September 1945. Okey, 12 September 1945. Ingat tak, rentetan dia senang je. BMA 1945. Malaya Union 1946. Kemudian nanti kita akan sambung dengan PTM 1948. Kemudian kita sambung lagi PTM 1957. Kita sambung lagi sampai pembentukan Malaysia. Dia ada rentetan daripada situ. Okey, yang contoh nanti awak belajar nanti kan, yang form 5 itu tajuk-tajuk dia. Okey. Itu yang disebabkan oleh kekalahan tentera Jepun apabila Jepun mengundur diri daripada tanah Melayu. Okey, soalan yang kedua, ingat balik. Mengapa ditubuhkan? Mengapakah BMA ditubuhkan? Sophia boleh respon? Mengapakah BMA ditubuhkan? Untuk kembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan. Ya, pulihkan kestabilan, keamanan, okey, dapatkan kembali kepercayaan. Okey, baik. That's good. Ketiga, Pak Long, kesukaran, apakah kesukaran hidup rakyat semasa pentadbiran tentera Jepun? Apa masalah rakyat semasa pendudukan Jepun? Apa yang berlaku kepada penduduk di Tanah Melayu? Silakan Pak Long. Membawa masuk, sekarang ni tu membawa masuk jentera. Okey, itu sebab kegagalan Pak Long. Itu sebab kegagalan. Ini kesukaran hidup. Apa yang dihadapi oleh rakyat? Apa masalah yang rakyat semasa Jepun mentadbir negara kita ataupun pelajar-pelajar lain boleh respon ataupun Safira boleh respon? Ingat balik. Ingat, okey. Safira boleh bantu? Tidak mempunyai wang. Okey, tak ada wang, tak ada duit lagi. Berlaku kegiatan menyorok barang. Ya, sorok barang, rasuah, beras ugut, pasar gelap, tidak kekawal. Ya, okey, bagus. Okey, Pak Long ulang balik, Pak Long. Pak Long ulang balik. Cepat Pak Long. Mengalami tiada wang. Okey. Tak ada duit ya, Wang lagi. untuk mengalami sorok barang. Menyorokkan barang. Kegiatan sorok barang. Okey. Rasuah, wabak penyakit beri-beri kan. Okey, itu antaranya. Ini kita recall je. Okey, matlamat BMA pun tadi dah bincang dan akhir sekali kita tengok mengapakah BMA gagal. Mungkin Sofia boleh bantu? Mengapakah BMA gagal? Kerana Boleh ingat lagi tak? Pelajar-pelajar lain boleh bantu sebab apa? Tadi Pak Long dah jawab tadi. Kesukaran baru masuk jentera, alat ganti, mesin dan teknologi. Ya, kan. Dia nak memulihkan balik kan banyak kerosakan yang dialami semasa pendudukan Jepun kan. So itu yang antara kekangan-kekangan mengapa BMA gagal ya. Baik. Contohnya gagal dapat kembali senjata kan. So berdasarkan matlamat awalnya. Okey, baik. So alhamdulillah, dapatlah. Okey, daripada ni pun kita dapat sikit. So malam ni kita nak fokus kepada 4.2 iaitu gagasan Malayan Union. Okey, baik, kita tengok sama-sama soalan cikgu buat teknik penyoalan ya. So mengapakah gagasan Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu? Mengapakah gagasan Malayan Union diperkenalkan di Tanah Melayu? Silakan. Licikkan sistem pentadbiran. Alright, lagi. Okay. Tingkatkan pelaburan ekonomi. Okey, tingkatkan pelaburan. Kukuhkan pertahanan.
Kukuhkan pertahanan. Kekalkan orang asing. Okey. Kekalkan orang asing untuk dia. Untuk kejayaan buruh. Okey, baik. Okey, matlamat Malayan Union MU kes 1946 ialah untuk menggantikan BMA yang gagal. Okey, pertama menggantikan BMA yang gagal. Kedua, nak licinkan pentadbiran. Kenapa nak melicinkan pentadbiran ya? Okey, kejap lagi. Okey, di mana sebelum ini untuk pengetahuan awak semua, ini sebab dalam buku teks tu awak tu dia tak cerita secara detail. Okey, sebelum ini pentadbiran di Tanah Melayu terbagi kepada 3. Terbagi kepada 3, iaitu negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu Tidak Bersekutu dan negeri Selat. Ada 3 kan. Bila 3 menyebabkan kos dia tinggi, kos pentadbiran dia tinggi. So sebab tu dia nak satukan sahaja. Daripada 3 dia nak satukan. Boleh itu konsep dia. Okey, seterusnya dia nak tarik pelaburan, okey, dan ekonomi. Okey, dia nak majukan ekonomi dan kukuhkan pertahanan dia. Okey, kukuhkan pertahanan dan kekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja dia. Sebab apa? Dia nak kuasai ekonomi. Itu antara matlamat dia. Okey, Safira ulang balik apa intipati jawapan dia? Mengapakah Malaya, ini antara yang paling penting sekali ya. Mengapakah MU diperkenalkan? Silakan Safira. Dia nak gantikan BMA. Okey. Tu dia nak licinkan pentadbiran. Ya. Lepas tu dia nak meningkatkan pelabuhan ekonomi. Okey. Kukuhkan pertahanan. Ya. Okey. Mengekalkan orang asing. Okey, sebagai sumber tenaga kerja. Okey, dapat ya. So itu antara yang paling penting ya. Okey, mengapakah dia nak tubuhkan okey, nak buat Malayan Union. Okey, baik, kita tengok yang seterusnya, yang kedua. So kita tengok rakan-rakan kita ya. Alif Syakirin menggantikan BMA, Ayuni kami kukuhkan pertahanan. Sukar, okey, terima kasih. Octopus 40 orang. Okey, alhamdulillah. Okey, ini antara, kalau yang tadi kita rumuskan dalam bentuk bergambar beginilah, ini antaranya. Okey, licinkan pentadbiran. Okey, daripada 3 dijadikan 1 sahaja, kukuhkan pertahanan, okey, tingkatkan ekonomi dan pelaburan, okey, menggantikan BMA yang gagal. Okey, dapat ya? Itu ni antara rumusan daripada yang tadilah, teknik penyoalan tadi. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Baik. Siapakah yang diberikan tugas untuk merancang pentadbiran baru di Tanah Melayu? Okey, tadi mulanya nak buat BMA gagal. Okey, bila dah BMA gagal nak buat MU pula. So sekarang siapa yang bertanggungjawab? Siapa yang diberikan tugas untuk merancang, okey, nak susun, merangka pentadbiran di Tanah Melayu? Okey, silakan. Siapa? Sofia boleh? Boleh cikgu. Ya. Major General Ralph Horn. Okey. Baik. So kalau contoh pelajar sekalian, kalau contoh cikgu tanya, boleh tak cikgu susah Major apa dia? Sofia, sekali lagi Major apa? Major General Ralph Horn. Kan. So Major General Ralph Horn. Okey, pampai. Boleh tak cikgu saya tulis Ralph Horn saja? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh. Boleh ke tak boleh? Kalau Sofia boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ya. So tak ada masalah pun. Yang paling penting awak jangan tulis Major General saja. Major General tak terima. Sebab itu bukan nama dia. Okey, itu adalah pangkat dia saja. Okey, so kena faham itu betul-betul. So jawapannya ialah okey, Ralph Horn pun dah boleh diterima. Okey, dapat ya? Boleh faham yang tu? So clear tentang nama itu. Okey, di bawah unit perancang Tanah Melayu diketuai Major General Ralph Horn. Alright. Okey, cikgu boleh tak saya tulis H-O-N-E, Horn saja, E tak ada. Boleh ke tak boleh? Major betul dah. Okey, Major, okey, Ralph Horn. Horn tu awak dah biasa Horn kan? Horn, H-O-N-E tak ada. Boleh tak? Ini sedikit teknik menjawab kemahiran Boleh tak? Nak tanya pelajar, boleh ke tak boleh? Kalau home tu lari itu salah lah. Home tu maksud lari jauh. Horn, H-O-N, E tak ada. Boleh ke tak boleh? Boleh.
Okey, boleh dipertimbangkan lagi. Masih boleh dipertimbangkan lagi. So yang terbaik yang nama tu lah Raf'an tu. Okey, masih boleh dipertimbangkan. So bukannya senang pelajar nak ingat nama orang, bukannya senang so tetapi dapat sedikit key dia tu pun insya-Allah boleh membantu pelajar. Okey, Nur Alia kata enggak ke mana mah. Alright. Okey, seterusnya. Siapakah yang membentangkan rancangan Malay Union di Parlimen pada 10 Oktober 1945? Okey, maksud dia pelajar sekalian, okey, di Parlimen British, okey, sebelum contohnya kan kita di bawah kekuasaan Britain masa itu. So okey, ahli parlimen ni telah membentangkan carangan supaya membentuk Malay Union, okey, semasa di Parlimen British. Siapakah tokoh dia? Silakan. Setiausaha tanah jajahan British, George Henry Hall. Ya, George Henry Hall. Okey, dialah yang mencadangkan supaya Malayan Union okey, dibentuk, okey, semasa cadangannya di Parlimen British. So dapat dia mula-mula dicadangkan di Parlimen British oleh George Henry Hall. Lepas tu siapa yang merangka tadi? Okey, faham tak? Contoh Parlimen dah luluskan, Parlimen British dah luluskan. So siapa yang bertanggungjawab merangka tadi? Setiausaha tanah jajahan. Siapa yang merangka? Yang ni dia bentang. Siapa yang merangka? Pentadbiran di Tanah Melayu tu namanya apa? Meja apa tadi? Raf'an. Meja General Raf'an. Nampak tak? Dia punya flow dia, nampak tak? Nampak. Itu antara flow dia. Mula dibentang di Parlimen British, lepas tu dia bawa. Okey, dah okey, setuju. Okey, kita setuju buat. Okey, sekarang you pergi, okey, dia lantik, okey, Major General Raf'an, okey, you pergi ke Tanah Melayu, you plan, you rancang macam mana nak mentadbir Tanah Melayu di bawah Malayan Union. Okey, so sekarang kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, apakah nama lain bagi rancangan Malayan Union yang diisytiharkan dalam Warta Kerajaan? Okey, Warta Kerajaan. Kertas putih. Okey, kertas putih. Kertas putih nak nombor berapa tu? 6274. Kertas putih 6274. Mungkin pelajar tertanya-tanya, kertas putih tu apa dia? Okey, apa itu kertas putih sebenarnya? Okey, apa itu kertas putih? Kertas putih ni maksudnya satu perancangan, okey, pandangan, okey, untuk contoh kalau contoh negara pun, kalau contoh dalam negara kita kan ada satu masalah. So contoh Kementerian Pertahanan kan, so dia ada contoh berlakunya satu isu, mereka akan mencadangkan satu kertas putih. Kertas putih itu maksudnya pendidikan yang bukan perkara satu benda yang sulit, okey, yang boleh dibentangkan, okey, yang boleh diakses, okey, dan di situ mereka akan terima pandangan, okey, ada perancangan, okey, itu konsep dia kepada konsep kertas putih. Itu masuk kertas putih itu. Okey, kertas putih ni bukan untuk ni saja, untuk apa-apa isu yang ada kan. So itulah perkara yang akan dibuat. Okey, contoh. Okey, baik, seterusnya soalan. Apakah perkara yang terkandung dalam kertas putih 6274? Safira, boleh? Safira. Konsep kesatuan. Okey, konsep pentadbiran. Kesatuan tu apa dia? Kesatuan tu apa dia? Ingat lagi tak? Apa maksud kesatuan? Bersatu. Bersatukan daripada negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri Selat disatukan. Itu maksudnya kesatuan. Okey, seterusnya. Sistem perundangan. Okey, ada undang-undang. Raja-raja Melayu. Okey, lagi. Bentuk pentadbiran. Okey, macam mana nak pentadbiran Melayu ni. Okey, seterusnya. Ada lagi tak? Tak, 4 je. 4 je ada lagi tu sikit lagi, tak apa, kita tambah konsep kesatuan, bentuk pentadbiran, undang-undang, kedudukan Raja Melayu, satu lagi adalah kewarganegaraan, idayu, noli, syarat kewarganegaraan, agama Islam, undang-undang. Okey, alright. Okey.
Okey, terima kasih. Pelajar ramai respon. Octopus, octopus pun boleh masuk dalam YouTube. Okey, Tanushri. Okey. Ida Yunurli, Zahra Jahidin, terima kasih. Sentiasa masuk kelas. Cikgu nampak Zahra ni ya. Terima kasih Zahra. Baik. Seterusnya satu lagi soalan sebelum okey. Baik. Apakah maksud jus soli? Jus soli ke okey? Jus solai ke jus soli? Bubuh je. Okey, silakan. Okey, siapa nak jawab? Syarat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Ya, syarat kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Inilah yang antaranya yang menjadi kemarahan, penentangan orang Melayu. Antaranya ada banyak faktor-faktor dia. Ini antaranya kenapa orang Melayu sangat menentang gagasan idea pembentukan Malayan Union. Okey, baik. Baik, dapat, terima kasih. Jawapannya betul. Okey, ini antara dari segi latar belakang latar belakang dia. Okey, dapat latar belakang dia, bagaimanakah perancangan, ini rumusan apa yang kita bincangkan tadi di mana melalui unit perancang Tanah Melayu, diketuai oleh Rafhon, berangka pentadbiran. Kemudian mereka nak isytiharkan nanti kita akan tengok nak isytiharkan MU, warta, kerajaan melalui Kitab Putih 6274. Untuk apa? British nak ambil alih pentadbiran. Maksudnya nanti Malayan Union ini mereka akan menguasai tanah Melayu secara mutlak. Secara total mereka akan kuasai negara kita. Itu antara sebab yang lain lah kenapa orang Melayu menentang Malayan Union. Baik, seterusnya kita tengok ini tadi kita dah bincang. Cikgu dah ambil sepintas lalu tadi sepintas lalu saja. Cikgu tak nak bagi yang ni, kalau bagi yang ni hampa pening. Hampa pening. Cuma kita nak tengok flow dia sahaja. Contoh di bawah unit perancangan Tanah Melayu telah mencadangkan melalui Kitab Putih 6274 mencadangkan pembentukan Tanah Melayu. Siapa yang menguruskannya? Siapa yang menguruskan? Ingat balik tadi siapa? Major Rafhon. So mereka contohnya so apa perancangan mereka akan bentuk Kitab Putih dalam tu ada cadangan tentang kewarganegaraan, bagaimana nak mentadbir Malayan Union, macam mana kedudukan raja-raja Melayu. Dapat itu antaranya baik. So nanti kita akan tengok yang ni tajuk yang berikutnya 1 April 1946. 1 April 1946. So itulah antara detik hitam So nanti bagaimana kebangkitan orang Melayu terutamanya dalam menentang Malayan Union 1946. Tengok yang berikutnya. Baik, pentadbiran Malayan Union. Senaraikan ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. Silakan Sofia. Hidayu, cikgu boleh tak terangkan lebih lanjut tentang jus soli? Tak apa, kejap lagi sebab ada dekat slide yang berikutnya tentang kerakyatan jus soli. Maksudnya kerakyatan yang berdasarkan tempat mana dia lahir. Kejap lagi cikgu, slide yang berikutnya ada. Silakan Sofia. Ciri-ciri perlembagaan Malayan Union. Ada 3 ciri-ciri untuk perlembagaan Malayan Union. 1, kesatuan. Kedua, Raja-Raja Melayu. Ketiga, Ketua Pentadbir. Kewarganegaraan satu lagi kesatuan. Ketua Pentadbir ni siapa? Raja Melayu. Kedudukan Raja-Raja Melayu dan kewarganegaraan. Baik. So kita tengok sebentar lalu. Pentadbiran. Bagaimana pentadbiran kesatuan? Pentadbiran Malayan Union membentuk kesatuan. Tadi pun cikgu dah cerita dah. Apa? So dia ada 3. Daripada 3 ini digabungkan jadi satu sahaja. Silakan Pak Long. Macam mana dia membentuk kesatuan? Kenapakah Malayan Union itu dianggap membentuk sebuah kesatuan? Silakan Pak Long. Dibentuk oleh negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu. Yang kedua ialah negeri-negeri Selat kecuali Singapura disatukan menjadi satu unit pentadbiran. Maksudnya kita ada 3 negeri selat kan? 3 negeri selat, Sofia, negeri mana 3 negeri selat? Melaka. Pulau Pinang. Pulau Pinang, satu lagi?
Singapura. Singapura, Melaka, Pulau Pinang, Singapura. Tetapi dia ambil Melaka dan dia ambil Melaka dan Pulau Pinang saja. Dia asingkan Singapura. Singapura, okey, nanti ini contoh soalan mengapakah Singapura diasingkan, dikeluarkan, dia tak join masuk dalam Malay Union? Ini nampak British Kredit untuk kepentingan dia. Okey, kenapa dia diasingkan Singapura, dia tak masukkan Singapura? Sebab Singapura itu adalah lokasi yang strategik untuk kepentingan geostrategik untuk British. Kan pangkalan tentera di situ, laluan perdagangan di situ. So sebab tu dia tak masukkan Singapura di situ. Semua negeri menjadi satu unit pentadbiran kecuali Singapura pun boleh. Okey, macam tu pun boleh. Okey. Baik, okey. So ini contoh okey, ini dalam bentuk ayat negeri-negeri. Okey, dalam exam boleh tulis NM negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, negeri-negeri Selat kecuali Singapura disatukan dalam satu unit pentadbiran. So nak mudah lagi kita tengok gambar ini. Okey, ini contoh gambar dia. Supaya pelajar lebih faham, oh ini bentuk dia. Okey, sebab tu cikgu kata tadi, sebenarnya daripada 3, sebelum ni dipecahkan pentadbirannya kepada 3. Bila 3 melibatkan kos yang besar kan, kos yang tinggi, so dijadikan satu saja, satu kesatuan iaitu Malayan Union. Dapat Okey, jelas tak setakat ini? Boleh faham kerana terima kasih Alif Iman, kerana Singapura perdagangan, tempat perdagangan, pangkalan tentera. Pangkalan tentera kepada British, kan? Nanti kita akan tengok kemudian nanti. Singapura jadi tempat pusat perdagangan British. Betul. Selain pada pusat perdagangan, dia jadi tempat lokasi strategik untuk ketenteraan. Pangkalan tentera. Baik. Kita sambung sikit lagi. Baik, seterusnya pentadbiran Malayan Union. Apakah peranan raja-raja dalam pentadbiran Malayan Union? Apakah kedudukan? Kadang-kadang dalam soalan tanya apakah peranan, apakah kedudukan raja-raja dalam pentadbiran Malayan Union? Silakan. Siapa nak jawab? Safira? Macam mana kedudukan raja? Bayangkanlah kalaulah Malayan Union itu kita tak tentang, ataupun Malayan Union itu terbentuk. Silakan. Macam mana kedudukan raja-raja? Majlis raja-raja yang hanya membincangkan agama Islam dan istiadat Melayu. Istiadat Melayu. Ya, ada istiadat. Oh, bayangkan kenapa? Paling senang sekali kenapa raja-raja kenapa raja-raja Melayu menentang? Nanti kita akan bincang. Kerana raja tak ada kuasa. Raja tak ada kuasa dalam pentadbiran. Tak ada kuasa langsung dalam pentadbiran. Bayangkan sebelum ini kan kita belajar kan daripada Kesultanan Melayu Melaka kan. Raja adalah ketua kan, kita belajar bab awal tu kan. Ketua kan dibantu oleh pembesar. Tiba-tiba bila nak mewujudkan Malayan Union, raja dia tak ada kuasa dan tidak ada kuasa pentadbiran. Bayangkan dia hanya berkuasa dalam agama dan adat istiadat Melayu sahaja. So nothing, tak boleh buat apa-apa. So sebab tu antara nanti kita akan tengok tajuk 4.3, 4.4 kenapakah orang Melayu dan raja-raja Melayu bersatu untuk menentang Malayan Union. Gubernur ambil alih kuasa raja. Dalam buku teks awak tak ada dia ada banyak faktor-faktor lain. Antaranya awak bayangkan ini untuk knowledge awak saja. Contohnya sekiranya Malayan Union ditubuhkan, awak bayangkan gubernur kutip zakat. Awak bayangkan gubernur kan kalau orang Islam bayangkan zakat orang Islam dikutip oleh gubernur. Kan jumlah orang Melayu akan sedikit, antara isi-isi lain yang tak ada yang dinyatakan jumlah orang Melayu akan sedikit, orang Melayu akan ketinggalan, orang Melayu akan mundur, pendidikan orang Melayu akan mundur. So itu antara sebab-sebab yang lain baik. Seterusnya. Siapakah ketua pentadbir? Dah raja-raja dah tak berkuasa, hanya berkuasa dalam agama dan adat istiadat. Pak Long, siapa yang berkuasa Pak Long? Gubernur British. Gubernur British. Dia yang berkuasa ya. Baik, apakah peranan Pesuruhjaya Tinggi British dalam pentadbiran Malayan Union? Apa kerja dia? Membentuk majlis eksekutif dan majlis perundangan Malayan Union.
Okey, dia mengawal. Okey, dia kontrol. Okey, dia mengawal majlis eksekutif dan majlis perundangan. Hanya merupakan ahli majlis saja. Okey, Liu Jason, terima kasih. Okey, Alif Iman, memang terbaik Gubernur. Memang terbaik Gubernur. Sultan menjadi ahli majlis. Bayangkan kalau contoh kan dalam situasi kalaulah contoh ini antara jawapan soalan nanti, bila ada soalan nanti kita boleh buat. Okey, contoh apa akan jadi sekiranya Malaya Union itu betul-betul terjadi. So ini antaranya lah yang idea jawapan yang awak boleh bagi. Kan orang Melayu ketinggalan, pendidikan orang Melayu mundur, ekonomi orang Melayu akan dikuasai oleh orang asing, tanah Melayu akan dijajah sepenuhnya, raja-raja hanya berkuasa dalam agama Islam dan adat istiadat. Kan orang Melayu semakin sedikit disebabkan kerakyatan yang terbuka. Kerakyatan terbuka ni maksudnya prinsip kerakyatan secara jus soli. Kerakyatan terbuka kepada siapa? Siapa nak jadi warga negara? Boleh, tak ada masalah. Baik. Ini rumusan kepada yang tadi. Itu adalah, kalau awak tengok tu, itu adalah bendera. Bandera. Bandera. Kalau ini bendera ni asal bahasa Portugis. Bahasa Ronaldo kan, Portugal. Portugis, bandera. Kita ambil, kita pinjam jadi bendera. Itu sekadar untuk knowledge awak sajalah. Kalau sekolah bahasa Portugis juga. Escola. Escola. Tak ada ini. Boleh? Kalau nanas, ananes. Kau cek tahu. Kalau nak belajar bolehlah. Sikit-sikit kan. Baik, so ciri-cirinya pentadbiran Malaya Union ini, satukan kan, ni rumusan dia, daripada perbincangan kita tadi. Satukan negeri-negeri Melayu Sekutu dan dua buah negeri Selat. Diketuai oleh Governor General, Pesuruhjaya Tinggi British, kawal Majlis Eksekutif dan Majlis Perundangan Malaya Union, dan Sultan hanya membincangkan tentang agama Islam dan adat istiadat. Ya, simple kan? Boleh faham Baik. Seterusnya soalan yang berikutnya. Pentadbiran, apakah asas kewarganegaraan? Apakah asas kewarganegaraan? So tadi pun kita dah telah bincangkan. Sofia, apakah asas kewarganegaraan? Faham tak? Pelajar sekalian, cikgu nak tanya. Faham tak maksud kewarganegaraan? Apa dia tu? Contoh cikgu tanya. Pak Long warga negara mana Pak Long? Malaysia. Warga negara maksudnya rakyat. Bila kita jadi warga negara, cikgu bagi keluar sikit supaya awak fikir sekejap. Apa bezanya warga negara dan bukan warga negara? Kalau warga negara, awak mendapat segala keistimewaan, segala keutamaan sebagai rakyat. Rakyat negara Malaysia. Itu konsep warga negara. Dan kalau bukan warga negara, dia tak dapatlah keistimewaan. Contoh yang paling mudah lah cikgu nak bagi Contoh, kalau awak pelajar kan, kalau di sekolah, contoh di sekolah atau di klinik ke, kalau awak pergi klinik kerajaan, awak dapat kerawatan, awak kena bayar ke tak? Tak bayar. Bayar kan? Kalau pelajar juga tetapi dia bukan warga negara, dia kena bayar tak? Kena. Kena bayar. Contoh paling rendah. Kalau kita warga negara paling kurang RM1, tetapi bukan warga negara RM50. Itu konsep. Beza warga negara dan bukan warga negara. Kan, contoh kalau awak pergi tempat pelancongan pun sama juga kan. Pergi contoh kan. Kalau contoh pergi melancong ke Langkawi. Kalau warga negara harga lain. Kalau bukan warga negara harga lain. Itu bezanya. Sebab tu contoh kalau jadi warga negara Malaya Union ni, awak bayangkan orang yang tak ada berkenaan pun mendapat segala keistimewaan yang ada di tanah Melayu. Kalau bukan pelajar, kena bayar. Kalau tak, Chief Puyu, kalau pelajar bukan warga negara, dia orang kena bayar kalau nak sekolah. Betul. Nak sekolah kena bayar, kena bayar dulu. Baik, thank you. Baik, kita tengok sekejap. Ni konsep prinsip kerakyatan, prinsip kerakyatan.
Okey, rakyat yang lahir, contoh guna prinsip jus soli, iaitu rakyat yang lahir di tanah Melayu dan Singapura menjadi warga, menjadi warga Melayu Union. Okey, bayangkan rakyat yang lahir di tanah Melayu dan Singapura automatik dia akan menjadi warga negara Malaya Union. Itu yang pertama. Yang kedua, individu yang berumur 18 tahun ke atas serta bermaustatin, tu maksudnya tinggal menetap di tanah Melayu 10 hingga 15 tahun diberikan kewarganegaraan. Okey, bayangkan dia tak kira lah duduk mana pun, janji umur 18 tahun, duduk di tanah Melayu 10 hingga 15 tahun dah jadi warga negara. Okey, tetapi individu yang berumur kurang 18 tahun tetapi mak ayah dia warga negara turut diberikan kewarganegaraan. Okey. So nanti kita akan tengok nanti tentang kewarganegaraan 1948 nanti ada sedikit perbezaan sedikit. Okey, boleh faham tak konsep dia sedikit? Faham. Okey, maksud dia macam mana macam mana dengan jus soli. Jus soli ni adalah kerakyatan satu, faham? Kerakyatan yang mengikut tempat lahir dia dan kerakyatan secara terbuka. Okey, contoh kalau contoh Pak Long lahir di tanah Melayu. Okey, contoh Safira lahir di Singapura. Okey, dia nak tengok tempat lahir di mana. Faham tak maksud dia, cikgu? So lahir di tanah Melayu, lahir di Singapura, okey, boleh jadi warga negara. Itu maksud dia. Faham tak konsep dia? Berdasarkan tempat lahir. Itu maksud dia, dan di secara terbuka. Boleh faham kan? Saya bagi dua contoh yang paling mudah. Faham. Okey. Faham, cikgu. Ya, contoh Pak Long berumur cikgu bagi. Pak Long dia berumur Pak Long berumur 12 tahun contoh ya. Pak Long berumur 12 tahun tetapi mak ayah Pak Long adalah warga negara. So automatik Pak Long pun jadi warga negara kepada Malaya Union. Boleh faham? Faham. Okey. Dapat ya? Okey, selesai. Okay, terima kasih. Ada sikit lagi. Baik. Last sekali slot kita yang terakhir ni, ada sikit lagi. Baik. Okey, apakah asas kewarganegaraan tadi kita dah bincangkan tadi. Okey, ini contoh ciri-ciri perlembagaan Melayu Union. Okey, prinsip jus soli, okey, asas kewarganegaraan, seluruh rakyat yang lahir tanah Melayu diiktiraf sebagai warga negara. Okey, bayangkan semua yang lahir contoh rakyat yang lahir di tanah Melayu dan Singapura automatik jadi warga negara. Awak bayangkan macam mana? Faham tak? Okey, awak bayangkan contoh dia duduk di England, di British, di England, datang ke tanah Melayu, lahir di tanah Melayu. So automatik boleh jadi warga negara. Siapa yang tak marah? Itu antaranya lah ya. Okey. Faham. Okey, baik. So seterusnya gagasan Melayu. Okey, siapakah yang dilantik British untuk dapatkan tanda tangan Sultan? Siapakah yang dilantik British untuk mendapatkan tanda tangan Sultan? Siapakah individu? Hamba ni tengok muka dia. Macam brutal sikit kan. Siapa ni? McMichael. Sir Harriet McMichael. Ini yang nama bagi cikgu yang wajib awak ingat. Antara individu yang paling penting dalam Melayu ini, inilah orang dia. Inilah orang dia. Ini antara individu yang kalau contoh dalam SPM ke, nama inilah yang biasanya akan muncul bila disebut tentang Malaya Union. Dia sinonim dengan ini, iaitu Sir Harriet McMichael. Okey, baik. Seterusnya, siapakah yang merintis jalan? Untuk menghadap raja-raja Melayu untuk meninjau dulu, tengok dulu sokongan. Sebelum Sir Harriet McMichael turun, contoh sebelum Sir Harriet McMichael mendapatkan tanda tangan sultan-sultan secara paksa, secara ugutan, siapakah yang merintis jalan yang menghadap raja-raja Melayu untuk meninjau sokongan terhadap British? Ada seorang lagi, siapa nama dia? H.C. William. H.C. William? Okey. William. Ya, selain daripada tu, pelajar lain?
Hasty William. Okey, tadi William kan. William lain kan. Okey, awak ambil William saja. Okey, William. Hasty William. Okey, that's good. Terima kasih Sofia. Baik. Seterusnya, okey, bagaimana William dan McMichael berjaya mendapatkan tanda tangan daripada raja-raja Melayu? Okey, macam mana dia nak dapatkan tanda tangan? Ugutan. Wah, dia gunakan ugutan. Lagi selain daripada tu? Perang. Dia buat apa? Dia gunakan apa dia lagi? Pelajar-pelajar lain boleh respon. Ada yang kata gunakan tipu muslihat. Okey, gunakan tipu muslihat. Okey, desakan, paksaan, ugutan untuk tak iktiraf raja-raja Melayu. Contoh senang je contoh. Okey, contoh Pak Long ni raja Melayu, cikgu ni Sir Harold Michael. Pak Long raja Melayu, cikgu Sir Harold Michael. You, okey, Pak Long, you nak tanda tangan ke tak nak tanda tangan? Kalau you tak nak tanda tangan, okey, lucukan jawab, okey, you turunkan tahta. I ganti orang lain. Okey, faham cikgu gantikan orang lain supaya kan sebagai sultan di situ. Sebab tu nak tak nak dia terpaksa tanda tangan. Dapat itu antaranya lah. Itu cikgu bagi analogi yang paling mudah supaya pelajar faham. Boleh Boleh Pak Long? Boleh. Okay. Alright, sikit saja ini. So ini antaranya lah. Cikgu tak nak ambil yang terlalu detail sagi opening. Okay, yang paling penting awak tengok bagaimana British dapatkan tanda tangan. Rumusan dia begini. Okay, mula-mula William telah pergi merintis jalan untuk berjumpa dulu. Hasty William berjumpa dengan sultan-sultan untuk dapatkan pandangan sokongan. Kemudian baru turunnya orang individu ini itu Sir Harold McMichael. Okay, Sir Harold McMichael ini dia telah memulakan tugas dia untuk dapatkan tanda tangan. Okay, dia pergi berjumpa dulu Sultan Johor, Sultan Selangor, okay, kemudian Sultan Kedah, okay, kemudian dia pergi menghadap Raja Perlis dan semuanya dia dapat tanda tangan secara ugutan dan paksaan. Okay, so yang ni kalau nak ingat tari-tari tu memang cikgu yakin dan sangat agak-agak berat untuk awak. Tak perlu tu, yang paling penting awak ingat flow dia saja. Hasty William pergi jumpa dulu dengan raja-raja, dapat tinjau dulu, kemudian Sir Harold McMichael pergi jumpa, turun untuk dapatkan tanda tangan, dapatkan tanda tangan, jumpa Sultan, ambillah Sultan mana dulu, Sultan Johor dulu, Sultan Selangor, Sultan Kedah, antara Sultan Badri Shah kan di Kedah, dia bagi ugutan, you tak nak tu yang tanda tangan turunkan tahta, so nak tak nak terpaksa juga, turunkan tanda tangan. Kalau nak ingat ini, kalau pelajar yang cemerlang, boleh ingat ni memang cikgu salute awak lah. Bayangkan Sir Harold McMichael buat kerja dia 2 bulan saja selesai. 2 bulan dah selesai boleh dapatkan tanda tangan sultan. Untuk menerima Malayan Union 1946. So itulah antaranya, ini antara rentetan bagaimana Sir Harold McMichael berjumpa dengan 9 orang raja-raja Melayu untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan secara paksa, secara tipu muslihat, secara ugutan. Itu antaranya ya. Baik. Alright. Habis untuk yang itu. Baik, dapat ya? So kita tengok balik, kita recall balik sebelum kita nak buat kertas satu, kita ada sikit masa lagi. Alright, so Sofia, boleh kita recall balik Sofia? Mengapakah British nak memperkenalkan Malayan Union? Mengapakah British nak memperkenalkan Malayan Union pada 1 April 1946? Kenapa dia nak memperkenalkan? Silakan Sofia. Kerana untuk melicinkan sistem pentadbiran. That's good. Meningkatkan pelaburan ekonomi. Yang paling mudah lagi yang boleh nak majukan ekonomi British lagi. Mengukuhkan pertahanan. Kukuhkan pertahanan dia lagi. Dan mengekalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja. Ya, dan satu lagi adalah untuk menggantikan BMA yang gagal.
Okey, dapat ya. So Pak Long, ada seorang individu yang paling penting sekali untuk dapatkan tanda tangan sultan-sultan ni, namanya apa? Sir Harold McMichael. McMichael. Okey, itu antara yang penting dia. Safira, boleh bagi cikgu apakah ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu? Antara ciri-cirinya apa dia? Dia mesti ada apa? Ciri-ciri dia. Kukuhkan pertahanan. Apa dia? Ciri apa dia? Kukuhkan pertahanan. Bukan, itu ni yang ciri-ciri perlembagaan. Undang-undang, ciri-ciri undang-undang perlembagaan. Okey, perlembagaan. Kesatuan. Kesatuan. Raja-raja Melayu. Raja-raja Melayu. Peranan Raja-Raja Melayu kan. Okey, kedudukan Raja-Raja Melayu. Ketua pentadbir. Ketua pentadbir. Dengan kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Pelajar boleh faham apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan, ciri-ciri perlembagaan tu maksudnya ialah contoh undang-undang kan. Ni contoh perlembagaan. Ini adalah Perlembagaan Malayan Union. Apa yang ada dalam ini? Apa yang diceritakan dalam ini? Dicerita tentang konsep persatuan. Kesatuan itu apa dia? Gabungan negeri-negeri Melayu Bersekutu dan tidak bersekutu dan 2 buah negeri Selat. Singapura telah diasingkan. Yang kedua, dia nak cerita tentang kedudukan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu hanya berkuasa dalam agama dan adat istiadat dan menjadi ahli majlis raja-raja. Yang ketiga, kewarganegaraan secara jus soli. Pentadbir dia siapa? Diketuai oleh Gubernur British. Kan? Dapat Itu antara intipati yang paling penting. Yang perlu pelajar kuasai, yang paling banyak-banyak kita bincang tadi, itu antara intipati yang paling penting. Okey, so dapat So kita nak habis dah. Alhamdulillah, respon yang sangat baik. Okey, daripada pelajar di ruangan chat kita pun, terima kasih pelajar-pelajar di ruangan chat YouTube, live YouTube kita. Okey, so kita nak buat malam ini tentang Sokratif. Okey, sebab Besok kita tak ada kelas secara live. Sabtu dan Ahad kita tak ada kelas secara live, tetapi kita ada kelas Sokratif. Sokratif kita buat dulu Kita ulang kaji saja sebab kata satu ni kena buat selalu. Okey, secara online saja, tak ada masalah Baik. So kita tengok sama-sama pelajar sekalian, jangan lupa first masuk dulu Sokratif. Dah Sokratif. Dah Okey. Kemudian login, itu biasa mungkin ada yang baru masuk. Sokratif login. Kemudian student login, masuk. Okey, kod dia malam ni sama jangan masuk 3 T4, masuk T4. T4 sejarah 2021. Kod dia T4 sejarah, room name dia T4 sejarah 2021. Okey, T4 sejarah 2021. Dapat belum? Okey. Jawab dah. Okey, sila jawab sekarang. Okey, kita tengok komen-komen sekejap Okey, sila jawab sekarang. Kelas hari Sabtu dan Ahad pukul berapa? Tak ada kelas Sabtu dan Ahad tak ada kelas. Cikgu bagi awak rehat. Sabtu dan Ahad kita rehat. Sabtu dan Ahad kita rehat. Cuma kertas 1 tu cikgu buka daripada awal pagi. Awal pagi sampai pukul 6 petang. Okey, boleh jawab, tak ada masalah. Okey, yang lain-lain boleh jawab. Kewarganegaraan, Ketua Pentadbir Lia, Octopus. Okey, terima kasih Alif Iman Ayuni. Bestnya belajar. Ini orang Melakau ni. Okey, Amar Muklis, Muslihat. Okey, terima kasih kawan. Okey, jom kita tengok siapa yang tengah menjawab ni. Ya, saya. Kenapa tu? Tingkatan 4 sejarah. Ya, 2021. Jangan masuk tingkatan 5. Okey. Room name T4 sejarah 2021. Sebab ini kita bincang tajuk tingkatan 4. Kita tak bincang kalau kita bincang tajuk tingkatan 5, room dia T5. Hari ini kita tajuk tingkatan 4, room dia T4 sejarah 2021. Okey, so kita dah ada 21 orang. So yang pelajar yang belum masuk, cikgu ulang balik masuk dekat Sokratif, login. Okey, login. Lepas tu ambil student.
Okay, pilih student dan masukkan room name dia. Team 4 sejarah 21. Woi, lajunya ya. Lu Jun Lee. Wow, lajunya dia. Wow, 13 soalan. Woi, cepatnya dia. Wih, dehek oi. Siap. Siap, Long. Wow. Itu dia pelajar-pelajar ni lah ya. Sekejap kita kecilkan sikit supaya boleh nampak ramai orang. Okey. Ikram, terima kasih. Ikram tak jawab lagi, Ikram. Ni pelajar cikgu, Ikram. Terima kasih, Ikram. Yang lain-lain, belum masuk lagi. Boleh masuk tak? Yang lain-lain? Ayuni, okey. Okey, cepat. Tadi siapa tu? Saya jadi geram pula dengan British ni, cikgu. Sekurang-kurangnya awak adalah nilai-nilai di situ lah. Nilai cintakan negara, semangat kan. Daripada situ kita dah boleh ni dah. Kita dah bina di situ ya. Baik. Okey. Okey, cepat-cepat kita tengok. Okey, baru 31 orang jawab. Yang lain-lain, okey. Izzatul Ayuni, okey, Aina, Commonwealth Street. Okey, so Lee Jun Lee ni sekolah mana ya? Laju dia jawab ni. Lee Jun Lee. Dia salah soalan 17. Soalan 17 berkaitan dengan apa? H.C. William telah menghantar laporan telah penemuan tentang apakah kandungan Sultan tidak menerima, Sultan menyokong. Okey, dia tidak menerima. Okey, Sultan menyokong. Bila Sultan menyokong itulah Lee Jun Lee, bila Sultan menyokong itulah yang menyebabkan Sir Harry Michael memudahkan urusan Sir Harry Michael dalam menjalankan tanggungjawab dia untuk dapatkan tanda tangan Sultan-Sultan 9 orang Raja Melayu. Okey, silap kat situ. Okey, kita tengok lagi. Kat mana satu lagi salah kat mana tadi. Okey. Soalan nombor 23 salah. British melaksanakan perlembagaan ini pada 1 April 1986. Apakah asas dia? Tadi kita dah bincang tadi. Asas dia adalah dia pilih demokrasi. Tadi kita dah bincangkan kesatuan kan. Kesatuan adalah gabungan antara negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu Tidak Bersekutu dan dua buah negeri Selat. Okey, silap kat situ, hati-hati. Okey. Alright. Okey, satu lagi kita tengok soalan mana yang salah. Okey. One more question, nombor 25 salah. Malaya ni telah mengubah status tanah Melayu. Apakah perubahan tersebut? Tadi cikgu dah cerita dah kat awak. Cikgu dah skip dah tunjuk sedikit kat awak tadi. So, menjadi tanah jajahan. Kan cikgu cerita kat awak tadi, negara kita dijajah secara mutlak. Okey, dikuasai sepenuhnya. Okey, bukan lagi bernaung. Okey, kita terus akan dijajah secara mutlak. Okey, dijajah, dikuasai sepenuhnya. Sebab apa? Raja-raja tidak ada lagi kuasa dalam pentadbiran. Okey? Baik. Okey, tak apa. So, Afiq Amsyah. Bagus malam ni ya. Bagus. Teruskanlah. Teruskan, baik. Okey, bagus. Suganti belum jawab lagi ya. Alright. Itu saja kot ya. Alright. Okey, baik. Alright. Okey, para pelajar sekalian. Okey, dah 9.55. Malam ni kita berehat awal sikit. Tengok Sofia pun dah letih. Menemani cikgu sepanjang minggu ini 5 hari. InsyaAllah ada lagi ya. Untuk cikgu pun rasa sangat risau. Bukan dikabarkan awal tengok berita pun kalau tak salah cikgu pelajar-pelajar tingkatan 5 SPM dan STPM dijangka menerima suntikan awal vaksin pada Julai. Kan, so kalau dapat awal insyaAllah, kalau tak ada apa arah halangan awak akan masuk bulan 8 begitulah pada dijadualkan begitu. Ataupun kalau ikut
daripada PM, kalau ikut fasa pemulihan tu adalah bulan 9, untuk fasa ketiga tu bulan 9 baru nampak wallahu alam. So kita tempoh PDPR kita akan panjang lagi kita baru habis 5 hari baru habis 5 hari, kita ada 20 hari lagi nak menghadap. So okey Pak Long, sempat lagi beli kamera cantik Pak Long, tak ada masalah Pak Long. Okay, so kepada pelajar sekalian, saya best consultant. Thank you cikgu sebab sejarah saya saya tak tahu macam mana nak check kat cikgu. Ya, terima kasih Zari Sofia, terima kasih. Congratulations. Congratulations, well done. Okay, ini antara pelajar-pelajar yang selalu join dengan cikgu. Okay, kalau tak faham terus tanya insya-Allah. Okay, tak boleh tanya cikgu jawab di sini, cikgu akan jawab di pada nilai. So kita tengok dulu yang mana yang sesuai. Okay, Zari Sofia. Terima kasih Zari Sofia. So, pelajar sekalian, cikgu doakan semua pelajar dalam keadaan sihat sejahtera 2 hari ini, rest kejap. Okay, sambil-sambil kalau ada urusan yang lain silakan buat. Okay, so jangan lupa temu janji kita lagi pada hari Isnin ini. Okay, hari Isnin kita akan sambung untuk kelas kita. Dan Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okay, 9 hingga 10 malam. So cikgu nak buka lagi kepada pelajar-pelajar lain. Kalau nak join, cepat PM cikgu. InsyaAllah cikgu nak bagi peluang kepada pelajar-pelajar lain juga untuk sertai kelas kita secara live di sini. Ini adalah awak punya kenangan kan. Bukannya senang, ini live akan berada di YouTube tu sampai bila-bila YouTube tak ni lah. Itu saja daripada cikgu. Luar Perak boleh join tak? Soalan objektif tu tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Soalan itu open. Faridah Desa cikgu, kalau sekolah Luar Perak boleh join tak? Soalan objektif tu tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Boleh masuk. Soalan itu terbuka. Satu Malaysia, satu dunia boleh masuk. Soalan tu satu dunia boleh masuk. Tak ada masalah. Okay? So itu saja, insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Isnin. Okay, itu saja. Terima kasih pelajar-pelajar di talian. Terima kasih Faruqi, terima kasih Faridah Z, terima kasih Octopus, Ali Aiman, Aidil, Mukhlis, bestnya belajar, Ayuni, Ali Syakirin, Lia, Alia, Kalafis dan pelajar-pelajar lain. Itu saja untuk malam ni. So itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam.